view. Saya nak tahu ada view ke tak. Oh, tak ada orang lagi. Nak tunggu berapa orang? Baru seorang? Share lah. Encik MJ dia is watching dulu. Okay. Baru 2 orang. Okay, siapa yang sedang menonton ni boleh tolong share video ni. Kita tunggu sekejap lagi. Assalamualaikum semua, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Apa khabar? Terima kasih yang join live kita hari ini. Saya Fahada, nutritionist daripada Good Morning. Hari ini kita akan adakan sedikit perbincangan mengenai satu topik yang bertajuk kesihatan sejahtera Ramadan lebih bermakna. Sebelum tu saya nak tanya yang sedang menonton ni, macam mana Ramadan kita hari ni? Sekarang dah 15 Ramadan. Ada tinggal lagi lebih kurang 2 minggu untuk kita menyambut Hari Raya. Walaupun dalam keadaan PKP ni dan keadaan pandemik ni, diharapkan semuanya baik-baik saja. Okey, siapa yang bagi yang sedang menonton ni boleh tolong share video ni ya, ramai-ramai. Kita perlukan lagi ramai viewer. Okey, berkenaan topik kita hari ini, saya teruskan ya. Berkenaan topik kita hari ini ialah kesihatan sejahtera Ramadan lebih bermakna. Topik kita hari ini akan mengupas tentang bagaimana keadaan kesihatan ibu bapa kita yang sedang lanjut usia, sama ada ibu bapa atau nenek, ataupun mungkin ada pakcik atau makcik kita yang mungkin sudah lanjut usia dia. Lagi-lagi terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kita kebanyakan negara melakukan lockdown di mana ramai orang tak dibenarkan untuk melakukan perjalanan ke kampung, apatah lagi melakukan perjalanan yang long distance, and then kita juga mungkin dikawal pergerakan, tak boleh bekerja, tak boleh melawat saudara yang mungkin berjauhan daripada kita. So, pernahkah kita terfikir bagaimana keadaan ibu bapa kita di kampung, terutamanya di dalam bulan Ramadan ni? Ibu bapa kita mungkin yang sudah tua, yang dah lanjut usia tu, mungkin ada yang sakit, ada yang terlantar baring, ada yang mungkin ada penyakit kronik yang tersendiri. Jadi kita sebagai anak-anak, apa yang boleh kita lakukan dalam keadaan kita berjauhan dengan mereka, dalam keadaan bulan puasa lagi? Apa yang boleh kita lakukan untuk melakukan tanggungjawab kita, yang untuk memastikan keadaan mereka sentiasa dalam keadaan baik? Jadi hari ini kita akan mengupas topik tersebut. Sebagai anak, adakah kita pernah terfikir setelah ibu bapa kita lanjut usia, sebenarnya kekuatan mereka dah tak sama macam mereka waktu muda dulu? Mungkin kita anggap ibu bapa kita dari dulu, sampai daripada kita kecil sampai kita besar, mungkin kita ingat mereka sama je. Tapi apabila kita meningkat usia, terutamanya ibu bapa kita, sebenarnya banyak perubahan fisiologi yang telah berlaku kepada tubuh badan mereka. Terutamanya mungkin mereka dulu kuat, sekarang mereka mungkin dah tak mampu untuk melakukan kerja-kerja yang berat. Jadi di sini saya nak kupas sedikitlah apa benda yang apa perubahan fisiologi yang mungkin berlaku kepada ibu bapa kita. Antaranya
Mungkin mereka mengalami sakit sendi ataupun lutut, mungkin mereka mengalami gastrik, lemah tubuh badan, and then setelah lanjut usia mereka kurang penglihatan, mereka kurang jelas, and then mungkin mengalami osteoporosis, dan kebanyakan daripada rakyat Malaysia ni juga mereka mempunyai penyakit kronik macam kencing manis, darah tinggi, mungkin ada penyakit stroke. Okey, itu secara general. Mungkin secara spesifiknya, mari kita lihat apakah perubahan yang berlaku kepada mereka. Contohnya, mereka perubahan pada kondisi tulang dan otot mereka. Pada keadaan tulang mereka setelah meningkat usia, warga tua ni tendensi ataupun risiko untuk mengalami masalah osteoporosis amat tinggi kerana kekurangan kalsium dalam diet harian mereka. Kekurangan kalsium dan juga kekurangan vitamin D. Kalsium ni adalah penting untuk menguatkan tulang dan juga untuk memastikan tulang dalam keadaan sihat. Apabila tulang kita dalam keadaan tidak sihat ataupun rapuh yang disebabkan oleh kekurangan kalsium, ini akan mengakibatkan lebih banyak lagi risiko ataupun meningkatkan lagi risiko osteoporosis ataupun mengalami masalah tulang rapuh. Seperti yang saya mention tadi, mungkin disebabkan oleh kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium mungkin diakibatkan daripada kurang pengambilannya daripada diet harian kita. Mungkin dah tua, kurang selera makan, ataupun cara diet pengambilan diet harian pun kurang pengambilan kalsium, jadi mengakibatkan osteoporosis. Dan juga vitamin D juga menjadi punca. Kalau kita kurang vitamin D, menjadi punca untuk kita, sebab vitamin D adalah fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium. Jadi bila kurang vitamin D dalam badan kita, jadi kurang kalsium untuk diserap. Oleh itu mengakibatkan osteoporosis. Selain daripada itu juga, kalau kita perasan, semasa kita muda otot kita anjal dan pegal dan kuat. Tapi bila kita dah tua, kalau perasan atuk atau nenek kita ataupun kalau kita lihat ibu bapa kita, diorang punya otot tu dah semakin kendur ataupun dah tak padat. Sebab ini adalah perubahan normal yang berlaku sepanjang usia, di mana mengikut kajian, seawal umur 30 tahun, seseorang itu akan kehilangan jisim ototnya, sedikit demi sedikit lah. Dan apabila usia mereka meningkat sehingga ke lanjut usia, lebih kurang 10 hingga 15%, jisim otot akan hilang daripada tubuh badan kita. Sebab itulah kita perasan apabila semasa kita muda, otot kita pegal ataupun kuat. Bila kita dah tua, otot kita dah jadi kendur. Lagi satu, selain daripada masalah peningkatan usia, mungkin kurang daripada aktiviti fizikal, kurang bersenam, kurang bergerak, ataupun bagi mereka yang mengalami penyakit ataupun sakit yang terlantar lagi mempercepatkan proses kehilangan jisim otot tu. Jadi sebab itulah kita lihat ada antara mereka yang tua tu mungkin mengalami keadaan kekenduran otot lah. Dan sudah pastinya apabila kita meningkat usia, jisim otot kita ni lagi cepat untuk hilang berbanding dengan orang yang lebih muda. Okey. Bagi yang menonton ni, kita minta untuk sharekan video ni. Bagi yang share, paling banyak kita akan beri hadiah sagu hati lah, seperti yang ada di depan ni. Kita ada shaker, kita ada free face mask, cotton face mask, kita ada beberapa produk V-Green, V-Coffee, and then kita ada produk baru kita lah, G-Sure. Okay, bagi yang share ramai-ramai, dapatkan peluang untuk memenangi ataupun mendapatkan hadiah percuma di depan ni. Dan bagi yang nak menanyakan soalan, boleh tanyakan soalan di ruang komen. Okey, kita sambung. Okey, okey.
Selain daripada osteoporosis, masalah osteoporosis, kurang density, bone density kita semakin berkurangan, dan juga masalah kekurangan jisim otot. Warga tua juga mengalami masalah rabun, and then seperti yang saya sebut tadi lah, rabun, mungkin mereka sakit, mereka kurang selera makan dan mengalami masalah sendi dan lutut. Sebagai contoh masalah kehilangan selera makan ni, mungkin mereka mengalami masalah hilang deria bau, hilang deria rasa, kerana dua deria ini adalah amat penting bagi meningkatkan selera makan mereka. Jika kehilangan selera makan ataupun mereka kurang makan, bagaimana untuk mereka mendapatkan zat yang penting. Jadi sebab itulah ada mereka berpeluang untuk mendapat berbagai penyakit macam osteoporosis, sakit sendi, kurang zat, mungkin lemah imun sistem. Selain daripada tu, ibu bapa kita juga, kalau kita perasan trend COVID-19 ni, mereka yang mengalami, mereka yang teruk kena penyakit COVID-19 ni adalah warga tua, dan mereka yang mengalami tendensi untuk meninggal dunia akibat daripada COVID-19 ni adalah warga tua. Ini kerana sebab warga tua ni dia punya imun sistem dah rendah, and then ditambahkan pula dengan penyakit kronik. Jadi menyebabkan mereka susah untuk melawan infection, dan juga sebabkan sel-sel dalam badan mereka tu juga mengalami aging proses, dan sel-sel dalam badan kita juga lambat untuk bertindak melawan infection, dan kurang daya tahan tubuh badan, menyebabkan mereka juga prone untuk mendapat infection. Bukan sahaja infection pandemik COVID-19 ni, mereka juga prone untuk mendapatkan infection daripada pelbagai jenis bakteria ataupun kuman dan virus. Jadi sebagai anak, adakah kita terfikir apabila ibu bapa kita dah tua, mereka mengalami pelbagai jenis masalah ni, apa yang boleh kita lakukan? Dahlah kita tak dapat untuk pulang ke kampung untuk melihat ibu bapa kita, apa yang boleh kita lakukan? Mungkin di dalam bulan Ramadan ni, selain daripada mereka bekerja, bercucuk tanam ataupun mengemas laman-laman di rumah, mereka juga mungkin kebanyakan daripada ibu bapa kita, mereka lebih gemar beribadah. Mungkin mereka lebih suka mengaji, menambahkan solat-solat sunat. Jadi apabila mereka mengalami masalah, kurang sihat, lemah tubuh badan, mengalami sendi, apa yang boleh kita lakukan? Kita tak dapat untuk membantu mereka di rumah. Jadi untuk membantu, kita sarankan kita lihat dulu apa yang diperlukan oleh ibu bapa kita. Jadi mungkin apa yang diperlukan oleh mereka adalah nutrisi yang lengkap. Apabila nutrisi yang lengkap ataupun nutrisi yang mereka dapat adalah berkhasiat, dapat membantu mereka nourish balik tubuh badan untuk mengembalikan semula nutrien, memberikan kembali kekuatan, daya untuk mereka melakukan kerja-kerja. Okey. Antara nutrisi yang ibu bapa kita ataupun warga tua perlukan adalah, antaranya yang terpenting adalah protein. Protein, sebagaimana kita tahu, protein bukan sahaja kanak-kanak yang memerlukannya, bukan sahaja orang-orang yang untuk membina badan di gym ataupun atlet-atlet sahaja yang memerlukan protein. Malah sebenarnya ibu bapa ataupun warga tua lebih sangat memerlukan protein, kerana seperti yang saya dah sebut tadi, protein, warga tua ni kehilangan banyak jisim otot. Jisim otot mereka dah semakin lemah, tangan mereka sudah tak kuat, mereka sudah tak berdaya untuk melakukan kerja. Jadi protein inilah adalah amat penting untuk memberikan semula, membina semula sel-sel otot di dalam badan kita. Selain daripada tu, protein ini juga membantu, selain daripada membina sel-sel otot, ia juga membantu untuk repair ataupun memperbaiki sel-sel otot, dan juga ia membantu untuk menambahkan semula sel-sel dalam badan. Selain daripada tu, tubuh badan kita juga, metabolism ataupun proses dalam badan kita, hormon kita juga memerlukan protein.
Jadi setiap proses dalam tubuh badan kita memerlukan fungsi protein. Sebab itulah apabila kita tambahkan protein dalam tubuh badan kita, metabolisme kita akan meningkat, jisim otot kita akan meningkat, dan juga dengan adanya protein boleh membantu pertambahan memperbaiki fungsi otot dan sendi dan juga tulang yang sihat. Okey. Okey, sebelum saya teruskan, sekejap lagi saya akan berikan 2 soalan. Bagi mereka yang dapat menjawab soalan yang tercepat, akan berpeluang untuk memenangi hadiah percuma, hadiah misteri. Akan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. So stay tune hingga ke akhir live ni, dan pastikan anda menjawab jawapan daripada soalan saya, dan pastikan anda share video ni ramai-ramai. Siapa yang share paling banyak, kita akan hadiahkan free gift di depan ni yang bernilai RM58. Kita ada free shaker, kita ada free cotton face mask, kita ada produk V-Grain, V-Coffee, G-Sure, produk baru kita. Nanti saya akan bincangkan kemudian. Siapa yang ada soalan ataupun komen boleh terus tulis di ruang komen. Kalau sempat saya akan jawab. Okey. Saya teruskan. Selain daripada protein, warga tua juga amat memerlukan kalsium. Kalsium ni, sebagaimana kita tahu, kalsium adalah penting untuk fungsi tulang yang kuat. Bukan saja tulang, gigi kita juga diperbuat daripada kalsium. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya warga tua lebih memerlukan kalsium. Disarankan lebih kurang 1000 mg hingga 1200 mg kalsium diperlukan oleh warga tua setiap hari, ya. Jadi tapi kalau kita kaitkan dengan gaya pemakanan, mungkin kurang daripada, mungkin tak ramai daripada ibu bapa kita yang mendapat jumlah kalsium yang secukupnya. Yang saya mention tadi, lebih kurang 1000 mg hingga 1200 mg sehari. Ini kerana kalsium ini amat penting untuk prevent, untuk mencegah daripada mengalami masalah tulang yang rapuh ataupun mengalami fracture, ataupun apabila tulang rapuh, orang tua kebiasaannya mudah untuk mengalami jatuh. Apabila mereka jatuh, mungkin mereka mudah untuk mengalami patah tulang lah. Jadi antara sumber yang tinggi dengan kalsium ni adalah termasuk brokoli, susu, kale. Dan juga selain itu, warga tua juga apabila kita meningkat usia, kita juga amat perlukan serat pemakanan. Serat pemakanan ni termasuklah seperti bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan. Yang amat penting, serat pemakanan ni bukan sahaja membantu penghadaman kita, ia juga membantu untuk mengekalkan fungsi tubuh kita. Ia membantu regulate ataupun mengawal kolesterol, mengawal tekanan darah. Antara yang paling penting, bijirin ini adalah membantu fungsi usus ataupun fungsi pencernaan kita untuk berfungsi ataupun mencernakan makanan dengan lebih baik. Apabila kurang kita mendapat serat pemakanan ni, sebab itulah terjadinya sembelit. Jika kita lihat pun mungkin ada kebanyakan warga tua ataupun orang yang meningkat usia semakin mengalami masalah sembelit, mungkin sebab daripada kurang pengambilan bijirin. Dan apabila kurang serat pemakanan. Yes, bijirin adalah antara makanan yang tinggi dengan serat pemakanan. Ya, serat pemakanan ini selain daripada membantu pencernaan, membantu melancarkan fungsi usus, ia juga boleh membantu mengawal dan menguatkan sistem imunisasi kita, ya. Dan juga akhir sekali, apabila kita meningkat usia,
kita juga memerlukan pelbagai jenis vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini adalah amat penting untuk untuk memastikan fungsi organ kita kekal dalam keadaan optimum dan berfungsi dengan baik. Ia juga membantu, vitamin dan mineral ini membantu untuk regulate kita punya hormon agar dalam keadaan seimbang. Ia juga membantu untuk menguatkan sistem imunisasi kita. Antara sumber-sumber vitamin dan mineral ni adalah sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin dan banyak jugalah sumber yang lain. Okey, boleh tolong share ya video ni. Boleh tolong share live kita hari ni. Okey, sebelum saya ke section seterusnya, saya ingin utarakan satu soalan. Bagi yang boleh menjawab, bagi yang ingin menjawab boleh type ke ruang komen. Nanti kita akan umumkan dan pemenang akan mendapat hadiah misteri lah daripada kita. Okey, soalan pertama. Tadi saya ada sebutkan antara nutrien-nutrien penting diperlukan oleh warga tua. Soalan saya adalah namakan satu nutrien penting yang amat diperlukan. Boleh tuliskan di ruang komen. Okey. Kita teruskan ke section seterusnya. Okey. Jadi setelah kita dah tahu apakah nutrisi yang diperlukan oleh mereka yang telah lanjut usia, apakah nutrisi yang penting yang boleh kita fahami apa yang mereka perlukan. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kita ada produk baru. Kita ingin memperkenalkan produk baru kita adalah di sini produk J-Sure. J-Sure ialah produk terbaru kita, adalah minuman berasaskan tumbuhan, mengandungi 18 jenis bijirin penuh dan diperkayakan dengan 28 jenis vitamin dan mineral. Ia adalah minuman bernutrisi lengkap, maksudnya dengan adanya ia bernutrisi lengkap kerana ia mengandungi pelbagai jenis vitamin dan mineral. Jadi kalau tak ambil pemakanan lain yang kurang daripada, mungkin kita ambil diet harian kita tidak kurang vitamin ataupun kurang nutrisi, kita boleh dapatkan daripada sini juga kerana ini mengandungi 28 vitamin dan mineral. Minuman J-Sure ini juga bebas gluten, bebas laktosa, ia bebas kolesterol dan juga tinggi kalsium. Selain daripada tinggi kalsium, ia juga mengandungi lutein. Okey. So, setelah kita tahu ibu bapa, kebanyakan daripada mereka mengalami masalah kurang selera makan, mungkin daripada masalah deria rasa, masalah deria bau, ataupun mungkin mereka mengalami kesukaran untuk menelan, jadi mengakibatkan mereka susah untuk makan dan akibatnya kurang dapat nutrisi yang penting. Jadi daripada J-Sure ini, J-Sure kita mengandungi pelbagai jenis bijirin penuh, mengandungi vitamin dan mineral, dan ia bernutrisi lengkap. Selain daripada itu, ia juga mengandungi omega 3 dan 6. Omega 3 dan 6 adalah sejenis fatty acid ataupun essential fatty acid yang amat diperlukan oleh tubuh badan kita. Kita tak boleh buat dalam tubuh badan. Maksudnya essential fatty acid, maksudnya kita perlu dapatkan nutrien ni daripada sumber makanan. Jadi J-Sure ini telah ditambahkan dengan omega 3 dan 6. Omega 3 dan 6 adalah amat penting untuk melindungi jantung.
mengawal masalah kolesterol dan juga mencegah masalah mungkin masalah yang berkaitan dengan penyakit jantung lah, seperti darah tinggi, stroke. Dan juga omega 3 dan 6 ini amat penting bagi menyokong fungsi otak kita. Apabila ia membantu menyokong fungsi otak, ia juga mampu mencegah penyakit demensia ataupun masalah hilang ingatan ataupun nyanyuk, dan juga menguatkan sistem fungsi otak. Jisho juga mengandungi prebiotik. Prebiotik, seperti yang kita tahu, prebiotik adalah amat penting bagi meningkatkan fungsi usus. Prebiotik adalah makanan kepada bakteria baik dalam fungsi usus kita. Prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik dalam usus dan juga membantu untuk meningkatkan fungsi usus kita, mencegah sembelit dan juga melancarkan penghadaman. Apabila fungsi usus kita meningkat dan sihat, ia juga mampu meningkatkan sistem imunisasi kita. Selain daripada itu juga, jisho mengandungi kalsium HMB. Kalsium HMB adalah sejenis protein ataupun metabolit asid amino yang amat penting bagi membantu untuk membina semula dan mengekalkan fungsi otot kita. Sebenarnya kalsium HMB ni adalah memang ada dalam pada tubuh badan kita, tapi apabila kita meningkat usia, kalsium HMB ni semakin berkurang. Jadi apabila ia semakin berkurang, jadi fungsi otot kita semakin ataupun jisim otot kita semakin menurun. Jadi dengan penambahan kalsium HMB ini dalam diet harian kita, ia boleh membantu repair dan juga membina semula otot serta memberikan daya kekuatan kepada tubuh badan. Malah ada juga kajian mendapati diet yang tinggi dengan kalsium HMB boleh membantu meningkatkan daya kekuatan warga emas, ya. Okey, selain daripada itu juga ia mengandungi lutein. Lutein adalah sejenis antioksidan yang amat penting bagi membantu melindungi mata kita ataupun retina kita daripada mengalami kerosakan akibat daripada cahaya UV. Lutein ni kita boleh dapatkan juga daripada sumber seperti sayur-sayuran, from carrot. Lutein ini boleh juga membantu terutamanya bagi warga emas. Warga emas mereka mengalami masalah kurang jelas penglihatan. Mungkin kita boleh tambahkan lutein dalam diet harian mereka yang boleh mungkin membantu untuk replenish ataupun nourish dia punya sel-sel di dalam mata. Jadi melindungi mata dan mencegah masalah rabun. Selain daripada itu juga jisho adalah tinggi dengan serat pemakanan. Ini kerana jisho adalah minuman yang diperbuat daripada bijirin penuh. Bijirin penuh adalah tinggi dengan serat dan juga tinggi dengan antioksidan. Serat pemakanan, seperti yang saya sebut tadi, serat pemakanan adalah amat penting bagi membantu penghadaman. Selain daripada itu, ia juga membantu melancarkan sistem usus, mencegah sembelit. Serat pemakanan juga membantu untuk menguatkan sistem imunisasi badan kita. Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh tanya. Di ruang komen. Nur Ainin Yusof menjawab protein. Ya, betul. Protein antara nutrisi penting diperlukan oleh warga tua adalah protein, betul. Nanti kita akan kontak untuk dapatkan hadiah misteri. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan jisho? Jisho adalah produk minuman berasaskan tumbuhan. Jadi bagi mereka yang
mengalami masalah lactose intolerance ataupun sukar untuk mengambil minuman yang bersusu, mungkin boleh cuba produk yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Ia juga tinggi dengan protein, tinggi dengan kalsium, tinggi dengan antioksidan. Antioksidan, protein adalah antara nutrisi yang penting bagi meningkatkan sistem imunisasi. Jadi sebagai anak, mungkin antara salah satu cara yang boleh kita lakukan untuk memastikan ibu bapa kita dalam keadaan sihat, mungkin kita boleh hadiahkan ibu bapa kita minuman yang sebegini, minuman yang kita hanya perlu bancuh sahaja, tidak perlu masak. Ibu bapa kita hanya perlu bancuh ketika sahur, satu gelas Jishua ketika sahur dan ambil satu gelas Jishua selepas berbuka, bagi mengekalkan nutrisi dan zat-zat di dalam badan mereka agar mereka terus kuat untuk beribadah, dan juga mereka boleh melakukan aktiviti harian mereka dengan lebih mudah lah. Sekarang kita kan dalam keadaan walaupun PKPB, kita masih tak boleh melakukan perjalanan jauh. Jadi dengan menghantar makanan yang mudah seperti ini, kita boleh memastikan ibu bapa kita dalam keadaan terjaga dan sihat. Sekarang bagi mereka yang berminat, boleh dapatkan produk ini, produk kita, produk Jishua ini di laman sesawang goodmorning.com.my, dan juga boleh dapati di mana-mana farmasi yang berdekatan. Ada apa-apa soalan boleh komen di ruang komen. Okey, itu sahaja live kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih yang sudi menonton. Kalau ada apa-apa boleh teruskan di ruang komen. Kita akan jawab di ruang komen. Dan bagi yang telah menjawab soalan tadi, lupa sebelum saya akhiri live kita hari ini, ada satu lagi soalan. Okey, Jishua, seperti yang saya sebut tadi, Jishua adalah minuman bernutrisi lengkap dan ia mengandungi berapa jenis vitamin dan mineral? Okey, boleh tolong jawab di ruang komen. Nur Ainin Yusof, minuman Jishua hanya boleh diminum orang tua sahaja ke? Sebenarnya tak. Walaupun yang Jishua, walaupun bukan warga tua pun boleh minum, daripada usia kanak-kanak, orang dewasa dan juga orang tua. Tapi kita tekankan di sini warga tua sebab kita just a topic lah. Sebab warga tua terutamanya memerlukan lebih banyak nutrisi berbanding mereka yang lebih muda. Jadi Jishua adalah minuman bernutrisi lengkap. So ia lebih mudah untuk dibancuh dan diminum dan disediakan oleh mereka yang lebih tua lah. Tapi bagi mereka yang lebih muda ataupun kanak-kanak pun sudah boleh ambil. Boleh ke sahur dengan Jishua lepas tu minum air masak je, cukup ke? Hai Faik, Jishua boleh ke kalau yes, kalau kita sahur dengan Jishua sahaja pun sudah mencukupi sebenarnya, sebab Jishua kita mengandungi 18 jenis biji penuh. Selain daripada biji penuh, ia juga mengandungi nutrisi yang lengkap. Jadi biji yang penuh ni pun sudah boleh membantu memberikan rasa kenyang kepada tubuh badan kita, dan juga dengan nutrisi yang lengkap dan juga pelbagai jenis benefit yang lain, tinggi protein, tinggi kalsium. Ia sudah cukup untuk memberikan tenaga dan untuk menyokong aktiviti harian kita. Okey, untuk soalan yang terakhir tadi, saya ulang, Jishua merupakan minuman bernutrisi lengkap. Ia mengandungi berapa jenis vitamin dan mineral? Okey. Okey, itu sahaja. Lee Wong, good morning. Good morning. Okey, boleh tolong share video ni. Share ramai-ramai. Siapa share yang paling banyak boleh dapatkan hadiah percuma kita di hadapan ni.
Okey. Itu sahaja. Saya rasa itu sahaja perkongsian kita hari ini. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Pastikan anda bersedia di hadapan phone dan di rumah masing-masing. Okey. Itu sahaja. Terima kasih. Bye. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.